Baik, kita teruskan dengan contoh seterusnya. Okay. Tapi masih di bahagian ketiga, subtopik ketiga integration, which is to find the area under the curve. Okay. Kalau sebelum ini, okay, kita dah mahir nak cari area under the curve that bounded by a curve and the x-axis. Tapi sekarang ni, okay, kita nak kena cari pula the area under the curve and the y-axis. Okay, apa beza dia? Baik, sebelum saya terangkan contoh yang melibatkan limit pada y-axis, kita tengok sekejap perbezaan dengan yang sebelum ni. Okay, katakan kita ada satu graf. Okay, paksi x, paksi y. Okay, kita ada satu graf kuadratik y sama dengan x kuasa 2. Okay, katakanlah saya letak limit kat sini. Okay, limit 2 hingga 4 contohnya. Okay, dan sini adalah kawasan berlorek yang kita nak cari. Okay, cuba tengok sekejap apa beza antara graf bawah dengan graf atas. Okay, bezanya adalah kedudukan limit. Untuk graf atas ni, cuba tengok, cuba perhatikan dia punya limit duduk pada paksi y. Okay. Tapi graf yang kedua ni, graf kat bawah ni, limit dia duduk pada paksi x. Okay. So, soalan dia sama. Kita nak cari luas bagi kawasan berlorek. Okay. Cuma kaedahnya sedikit berbeza. Okay. Kat mana bezanya? Dekat nilai limit yang kita nak letak. Okay. Sekarang ni, konsep still sama. Area sama dengan, kita akan gunakan konsep kamiran. Okay. So, sekarang ni, kita nak kena tahu. Okay. Untuk graf yang kedua ni, okay, limit dia duduk dekat paksi x kan? Kan ni. Okay, limit dia duduk kat sana. So kita akan kamirkan terhadap x dan kita ambil terus limit pada paksi x ni. Okay. Tapi berbeza dengan soalan yang mana limit dia duduk dekat paksi y. Okay. Bila, okay, saya keluarkan sekejap, ambil yang kat atas ni. Okay, bila limit dia duduk dekat paksi y, okay, konsepnya still sama, kita akan gunakan konsep kamiran. Okay, tapi cuba tengok, perhatikan limit dia duduk di paksi y. So, kita akan kamirkan terhadap y. Okay, so limit dia duduk dekat paksi y. Nanti kita ambil dah 1, 4. Tapi, okay, bila nak kamirkan terhadap y, kita akan gantikan fungsi x. So, nampak tak di sini? Beza dia dekat sini. So, step awal tu adalah step yang paling penting sebab kita nak gantikan nilai limit dan bentuk fungsi yang betul. Baik, kita pergi terus kepada soalan. The diagram shows the curve y is equal to x square. Find the area of shaded region. Okey, sama. Kita akan gunakan konsep atau formula yang sama. Area is equal to, okay, integrate BA, okay, y with respect to x. Okay. Tapi sekejap. Okay, formula ni kita hanya pakai bila kita punya limit dekat paksi x. Okay, ada lagi satu formula sebenarnya. Okay, kita boleh pakai formula ni atau lagi satu, area is equal to BA, okay, x with respect to y. Okay, nampak tak? Ada dua formula yang berbeza tapi konsepnya sama. Okay, jelas? Okay, so dalam soalan ini, okay, macam ni je senang. Kita tengok kawasan berlorek, lepas tu tengok limit yang kita nak masukkan tu, yang kita nak masukkan dekat sini, kat cacing ni. Okay, so step pertama kita tengok limit tu, dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat paksi x ke paksi y? Okay, tengok terus example ini. Okay, so kita ada satu lengkung y sama dengan x kuasa 2. Okay, kita nak kena cari luas kawasan berlorek. Okay, so nak cari luas kawasan berlorek di bawah lengkung, kita gunakan konsep D-finite integral. Okay, so D-finite integral. Okay, step pertama terus tengok kita punya limit dekat paksi x ke paksi y. Dalam soalan ni limit kita dekat paksi y. Okay, bila limit dekat paksi y, kita akan integratekan terhadap y. Okay, bila nak integratekan terhadap y, kita akan integratekan fungsi x. Jelas tak? So, ini cara kita nak tentukan formula.
So nampak beza dia? Bagi limit yang duduk dekat paksi Y, kita akan integratekan fungsi X. So dekat sini kita menghadapi satu lagi masalah kecil yang baru. Dekat fungsi, dekat graf ni dia bagi dalam bentuk Y, betul? Y sama dengan X kuasa 2. Tapi kita nak gantikan bentuk X sekejap lagi kan? Dekat sini kita kena ubah persamaan fungsi kita ni daripada Y sama dengan X kuasa 2, jadikan X sebagai kepala pula. So kalau Y sama dengan X kuasa 2, nak jadikan X kepala, X sifat dia mesti single, kuasa 2 ni bawa seberang. So Y akan jadi punca kuasa. So fungsi X kita adalah Y punca kuasa 2. So dapat kat sini, baru gantikan dalam ni nanti. Baik, step. Seterusnya masukkan nilai-nilai terlibat. Nilai limit kita from 1 until 4. Bentuk fungsi kita tadi X kita dah gantikan Y. Set with respect to Y. Nampak tak? Kita dah integrate terhadap Y. Kalau contoh sebelum tadi, kita integratekan terhadap X. So dekat sini kita integratekan Y. So limit 1 until 4. Set ni bentuk simbol. So sebelum kamirkan, kita jadikan dia sebagai bentuk kuasa supaya mudah nak nampak. Macam ni. Boleh. Sama dengan Y 1 to the power of 1 over 2 plus 1 is equal to 3 over 2, right? With limit 4, 1. So pada bentuk ni, pecahan dalam pecahan mana boleh kan? So kejap ya, kita murnikan dulu bentuk dia. Kita akan dapat sama dengan Y to the power of 3 over 2 over 3 over 2. Limit for 1. Sekarang ni macam mana kita nak buangkan salah satu penyebut supaya jadi pecahan yang sepatutnya? So senang je. Yang bawah ni darabkan dengan 2. So bila bawah darab 2, atas pun kita akan buat darab 2. So yang kat bawah ni kita boleh simplifykan, dan kita akan dapat yang atas ni nampak bentuk dia. Kita akan dapat 2Y kuasa 3 per 2 per 2 tadi dah pemudahkan per 3. Dengan limit 4, 1. Sama dengan sampai sini. Terus ambil kalkulator. Masukkan bentuk fungsi tersebut. 2Y kuasa 3 per 2 per 3. So dekat sini masukkan limit upper limit dulu. Bila Y sama dengan 4, nilai dia adalah 16 per 3. Tolak. Lower limit kita 1. So bila 1, jawapan dia 2 per 3. So tolakkan 16 tolak 2, 14. So the answer is 14 over 3 unit square. So boleh untuk example 1. Jelas Baik, mari kita teruskan dengan example 2. The diagram shows the curve X is equal to Y square minus 4Y. Find the area of shaded region. Sekarang ni, this is the area yang terlibat. This is the curve ataupun fungsi bagi graf kuadratik kita. Macam yang saya cakap sebelum ni, bentuk definite integral ada dua. Kita nak kamirkan terhadap X ke nak kamirkan terhadap Y. Itu benda pertama yang kita kena identify dulu. Dan macam mana cara nak identify dia adalah senang. So jumpa je soalan macam ni, nak cari luas, kita tengok. Oh, luas tu duduk belah kiri. So bila duduk belah kiri, cuba tengok limit dia. Limit dia duduk dekat paksi Y ke paksi X? Limit duduk dekat paksi Y kan? Bila limit duduk dekat paksi Y, kita akan integrate fungsi terhadap Y.
bila kita akan kamirkan terhadap Y, so of course kita akan kamirkan fungsi dalam bentuk X. So limit macam biasa BA. So ni adalah formula untuk example kedua. Okay, nak seulang lagi sekali Okay, kita nak kena cari the area of shaded region. Okay, dekat sini. Okay, tapi sekarang ni persoalan utama adalah kita nak kamirkan terhadap X ke terhadap Y. Okay, itu benda pertama yang kita kena fikirkan. So step pertama, kita kena tentukan nak kamirkan terhadap X ke terhadap Y. Caranya adalah, okay, buat bentuk kamiran terus. Okay, aku nak kamirkan terhadap X ke terhadap Y. Okay, so tengok dia punya kedudukan limit. Okay, kedudukan limit dekat paksi Y. Bila kedudukan limit duduk dekat paksi Y, maksudnya kita akan kamirkan terhadap Y. Kita nak kamirkan terhadap Y, so mestilah kita kena kamirkan fungsi X. Okay, limit dia dah tahu dah, 0 hingga 4. Okay, step seterusnya, gantikan nilai-nilai yang terlibat. Area sama dengan 0, 4. Okay, X. Okay, untuk example kedua ni dah bagus. Sebab bentuk lengkungan, fungsi lengkung yang dibagi ni dah terus dalam sebutan X. Maksudnya nanti ni Y kuasa 2 tolak 4Y ni gantikan terus dalam X ni. So kerja kita dah mudah ke sini. Tak ada nak buat ni, tak ada nak buat penggantian semua ni. Okay, masukkan terus. Apa bentuk X kita? Y kuasa 2 tolak 4Y, kamirkan terhadap Y. Okay, nampak? Dah mudah dah. Okay, step ketiga, kita buat kamiran sama dengan, okay, ada dua bentuk ni kan. Okay, kamirkan satu-satu. So kita akan dapat Y, seterus kamirkan Y kuasa 3/3 tolak 4Y kuasa 2/2, terus tutup, letak limit. Okay, jelas? Okay, step keempat, murnikan bentuk yang kita dah kamirkan ni. So kita akan dapat Y kuasa 3/3 tolak, okay, yang ni boleh simplify betul, sifir 2. So tolak 2Y kuasa 2 dengan limit 40. Okay, sampai sini. Terus ambil kalkulator, buat, masukkan terus fungsinya. Okay, fungsi kita adalah Y kuasa 3/3 tolak 2Y kuasa 2. Okay, masukkan upper limit. Upper limit kita 4. Bila Y 4, okay, nilainya adalah negatif 32/3 tolak, okay, bila limit kita 0, so tolak 0. So jawapan dia adalah negatif 32/3. Okay, kita dah dapat dah area. Tapi sekarang ni nampak tak area dia negatif? Dekat sini kita tengok sekejap perbandingan dua contoh ni. Okay, kalau contoh pertama, okay, the area dia positif, betul? Ni positif. Okay, so bila melibatkan paksi dekat, bila limit kita melibatkan dekat paksi Y, okay, kalau area of shaded region belah kanan, so area kita positif. Tapi kalau area of shaded region kita belah kiri, area kita negatif. Tapi dekat sini janganlah tinggal jawapan negatif, sebab kita kan mencari area. So bila area, kita akan moduluskan, sebab area tak boleh ada nilai negatif, tak, sifat dia, nilai dia mestilah positif. So jawapan dia adalah 32/3 unit square. So this is the area of shaded region untuk example kedua. Jelas? Okay, kita teruskan dengan example ketiga. Okay, soalan yang sama. Find the area of shaded region. The diagram shows the curve Y is equal to X is equal to Y cube minus 4Y. Okay, kat sini apa maklumat yang kita perlu tahu adalah apa kita punya function of the curve dan kat mana kawasan berlorik kita. So dekat sini kita ada dua kawasan berlorik yang terpisah. Okay, so dekat sini dah ada gambaran dalam kepala sepatutnya. The area of A ni nanti nilai dia akan mendapat nilai negatif sebab dia belah kiri. Tapi B ni kita akan dapat the area, nilai dia adalah positif sebab dia belah kanan. Okay, so untuk example ketiga ni, nak tak nak kita kena
asingkan, pisahkan pengiraan dia. Cari area of A dan cari area of B. Buat satu-satu. Okay, kita start dengan area of A dulu. Okay, now kita nak cari the area of A. Okay, menggunakan konsep of definite integral. Okay, so step pertama kena fikir, aku nak integratekan terhadap apa Okay, macam mana yang saya ajar tadi? Okay, tengok. Limit yang kita nak pakai, limit dia duduk dekat paksi Y ke paksi X? Kalau limit dekat paksi Y, confirm kita akan integrate terhadap Y. Bila integrate terhadap Y, kita akan integratekan fungsi X. Jelas? So, inilah formula yang kita akan pakai. Okay, area of A. Okay, so kita mulakan step pertama. Area of A. Okay, kita nak kamirkan fungsi X terhadap Y. Okay, apa fungsi X kita? Ni. Fungsi bagi lengkung ni. Okay. So, fungsi bagi lengkung kita, X sama dengan Y kuasa 3 tolak 4Y. Gantikan X tu. Okay. Y kuasa 3 tolak 4Y. Okay, with respect to Y. Okay, limit dia berapa? Kawasan A ni. Limit dia from 0 until 2. Okay. So, from 0 until 2. Okay, step pertama, masukkan nilai yang terlibat. Okay, step kedua, kita kamirkan. Kamirkan bentuk fungsi yang terlibat ni. So, kamirkan, kita akan dapat Y 3 plus 1 over 4 minus 4 Y 1 plus 1 over 2 with limit to 0. Okay, step ketiga, murnikan bentuk dia. Kita akan dapat Y to the power of 4 over 4 minus 2Y square. Okay. Step keempat, buat pengiraan. Terus ambil kalkulator. Masukkan fungsi yang terlibat. Y to the power of 4 over 4 minus 2Y square. Macam pula. Okay. Masukkan the upper limit 2. Bila tu nilai dia negatif 4 minus, okay, 0 biasanya 0 je apa dah. Okay, 0. So, untuk area A, jawapan dia adalah negatif 4. Okay, tapi disebabkan dia luas, kita positifkan dia. Okay, so the area of A is 4. Okay, itu untuk kawasan A. Okay, kita buat kawasan B pula. Okay, kawasan B sama. Okay, seulang daripada step pertama. Okay, nak cari luas bagi kawasan berlorik di bawah lengkung. Okay, kita akan gunakan konsep of definite integral. Okay, sekarang ni kena fikir, aku nak integrate terhadap apa ni? Nak integrate terhadap Y ke terhadap X? Okay, caranya adalah tengok kedudukan limit. Limit dekat paksi X ke paksi Y? Okay, ni Okay, so limit kita duduk dekat paksi Y kan? So, kita akan integratekan terhadap Y. Okay, bila integratekan terhadap Y, maksudnya kita akan integratekan fungsi X terhadap Y. Okay, so inilah bentuk formula yang kita terbitkan. Okay, sama kan? Okay, seterusnya, step seterusnya adalah, okay, kita dah tahu dah, kita akan kamirkan fungsi X terhadap Y. Baik, step pertama, kita masukkan nilai-nilai yang terlibat. Okay, untuk bagi area B, apa nilai limit yang terlibat di sini? Okay, 0, negatif 2. 0, negatif 2. 0, negatif 2. Okay, bacaan dia kan dari limit A hingga B. So, A ni adalah lower limit, B ni adalah upper limit. So, dekat kawasan B ni, siapa yang lower limit? Negatif 2 ke 0? Negatif 2. So, untuk area B, okay, limit kita dibatasi dari negatif 2 hingga 0. Okay, apa bentuk fungsi yang terlibat? X ni kan. So, gantikan Y to the power of 3 minus 4Y with respect to Y. Okay, step pertama. Step kedua, integratekan. So, kita akan dapat Y to the power of 4 over 4 minus 4Y square over 2 with limit 0, negative 2 is equal to, okay, step kedua. Step ketiga, murnikan dulu Y over 4, Y to the power of 4 over 4 minus 2Y square 0, negative 2.
Okay. Step seterusnya, masukkan terus dalam kalkulator. Okay, so ni fungsi yang kita nak pakai. Okay, so bila upper limit kita berapa? Upper limit kita kosong kan? Bila upper limit kosong, nilai dia kosong. Okay, tolak, masukkan nilai bagi lower limit pula. Lower limit kita negatif 2. So bila negatif 2, nilai dia negatif 4. So kosong tolak negatif 4 sama dengan 4. Okay, so ni adalah luas bagi kawasan B. Nampak tak? Okay, tapi belum habis lagi. Sebab soalan nak kita cari the area of shaded region. Maksudnya area of A plus area of B. Okay, so di sini step terakhir. Sebab dia nak the area of shaded region, maksud dia area of A plus area of B. Okay, so area of A tadi berapa? 4 kan? 4 tambah area of B juga 4. So berapa jawapan dia? 8 unit square. So ni adalah jawapan bagi example C. Okay.